Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Ustaz Ni selaku pengacara majlis pada tengah hari ini, yang berbahagia Cik Salihuddin dan seterusnya kepada warga kerja Takaful Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini tanggal 27 hari bulan Rejab 1445 Hijrah, dan pada hari ini juga sebagaimana kita sedia maklum, malam tadi sebenarnya tanggal 27 adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebut Isra, ia bermaksud perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Sementara Mi'raj pula bermaksud perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa di Palestin naik ke langit yang pertama sehingga langit yang ketujuh, kemudiannya ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudiannya menerima perintah mendirikan solat yang kemudiannya 5 waktu sehari semalam, dan sebelum subuhnya Nabi telah pun sampai semula di Mekah. Sebab itu peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang pelik dan ajaib. Pelik dan ajaib kerana jarak yang begitu jauh, bukan sekadar daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, mengambil masa pada masa itu berbulan-bulan lamanya untuk sampai. Sementara daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, Neil Armstrong yang disebut sebagai angkasawan pertama juga mengambil masa yang panjang, yang lama untuk sampai ke bulan. Ini sampai ke Sidratul Muntaha, langit sehingga langit yang ketujuh. Tetapi yang berlaku kepada Nabi ini hanya lebih kurang 8 ke 9 jam sahaja, pada satu malam sahaja. Sebab itulah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala merakamkan peristiwa yang pelik dan ajaib ini dalam satu surah yang disebut surah Al-Isra. Dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Tidak lain dan tidak bukan untuk linuriyahu min ayatina, untuk kami, yakni Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kehebatan dan kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Menjadi suatu hikmah yang cukup besar apabila ayat itu dimulakan dengan kalimat mentasbihkan Allah, membesarkan Allah. Apabila kita hari ini melihat benda-benda yang pelik, accident,
ya, hancur, kereta total loss, ya. Tetapi orang di dalamnya, drivernya, penumpangnya keluar dengan selamat, ya, tak cedera pun, tak mati pun, tak parah pun, ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Maha Suci Allah Subhanallah. Berpuluh tahun yang lalu berlakunya kemalangan udara yang melibatkan seorang menteri pada masa itu bernama Tan Sri Ghazali Shafi'i, ya. Jadi dalam helikopter yang jatuh tersebut, tak silap di area Bentuk, ya, 3 orang yang menaiki kapal terbang heli tersebut, seorang sahaja yang selamat, Tan Sri Ghazali, orang panggil King Gas, sedangkan 2 yang lain terkorban, ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sebab itulah, oleh kerana peristiwa ini peristiwa yang ajaib, berlaku berbulan-bulan biasa untuk sampai, kemudian naik ke langit dengan jarak yang begitu jauh dan sebagainya, hanya berlaku pada satu malam. Tidak lain dan tidak bukan, peristiwa ini kita kena lihat berdasarkan kepada mata kasar, bukan sekadar mata kasar manusia, bukan sekadar logik akal, tetapi paling utama menilai peristiwa Isra dan Mi'raj yang ajaib, yang pelik ini berdasarkan nilai keimanan kepada Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala amat berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya, walaupun pelik pada akal manusia. Siapa yang menjadikan jarak itu jauh, ya, siapa yang menjadikan jarak itu dekat? Tidak mustahil jarak yang begitu jauh Allah Ta'ala boleh dekatkan. Sebab itulah kita baca dalam surah Yasin, di penghujungnya kita akan jumpa satu ayat, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya sahaja Allah Ta'ala itu, apabila dia ingin melakukan sesuatu, cukup sekadar menyatakan jadi fayakun, maka jadilah perkara berkenaan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan kalau kita lihat beberapa peristiwa yang lain, menunjukkan kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala. Misalnya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud apabila dia menyebar dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat, dan mengajak mereka beriman pada Allah, tinggalkan berhala, tinggalkan patung. Akhirnya hukuman dikenakan kepada Nabi Ibrahim, dibakar dengan api yang panas dan disaksikan oleh seluruh rakyat di negara tersebut, supaya jangan ada orang yang lawan aku, jangan ada orang yang bawa suatu doktrin baru, ya. Kita kena teruskan kebiasaan kita, iaitu sembah berhala, ya, sembah patung, dulu, kini dan selama-lamanya. Itulah kata nama, ya. Tetapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sayang kepada hamba ini, dia tidak akan musnahkan, dia tidak akan hancurkan, melainkan ada diutus para nabi dan rasul mengajak mereka beriman kembali kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, mereka mengharapkan bila api itu padam, bahangnya tidak menyala lagi, mereka akan kutip-kutip tulang Ibrahim supaya menjadi pengajaran kepada orang lain. Tapi Allah Ta'ala menghendaki sebaliknya. Siapa yang menjadikan api itu dengan sifatnya panas, sudah pastilah Allah Ta'ala. Api itu sekadar makhluk ciptaan Allah Ta'ala, maka terpulang kepada Allah nak jadikan dia panas ke ataupun dengan sifat yang lain. Sebab itu di dalam Al-Quran menceritakan kisah ini, di antaranya menyebut, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, jadilah kamu sejuk dan selamatkan Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi adalah asbabnya, ya. Burung layang-layang yang kecil itu ketika mana melihat Nabi Ibrahim dibakar di bawah sana, mereka tertanya-tanya apa yang mereka boleh buat untuk bantu Nabi Ibrahim, ya, dengan, ya, kemampuan yang begitu terhad, ya, supaya nanti di sisi Allah Ta'ala pada hari akhirat, bila ditanya oleh Allah, apa yang kamu buat ketika Nabi aku dibakar,
paling kurang ada sesuatu yang dilakukan. Lalu diterbang burung layang-layang yang kecil ini ke mana-mana punca air, sama ada tasiknya, payanya, sungai, kolam dan sebagainya, ambil air. Burung layang-layang bukan burung yang bersamaan, bukan burung garuda. Hanya setitik dua titik di mulutnya, lalu diterbang tinggi dan kemudian menjatuhkan air tersebut. Bahan yang terlalu panas menyebabkan air itu tak akan sampai pun pada jasad Nabi Ibrahim. Dia akan kering di atas udara. Tapi itulah kemampuan yang dia ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memberati melainkan apa yang termampu. Menjadi pengajaran kepada kita pada hari ini, ketika mana Nabi Muhammad SAW dihina di seluruh dunia, di Norway, di Sweden, di Belanda, dilukis karikatur penghinaan dan sebagainya. Maka apa yang boleh kita buat ketika mana tuan-tuan sekalian umat Islam di Palestin, di Gaza, mereka berperang semalam, masuk bulan yang keempat. Apa yang mampu kita buat? Kita tak mampu nak angkat senjata, maka angkatlah paling kurang tangan-tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Kunut nazilahnya, solat hajatnya, infaknya, dan boikot mana yang boleh, supaya kita menyahut seruan oleh Nabi SAW, man la yaqtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak mengambil hirau, tidak mengambil berat nasib yang menimpa umat Islam, maka dia tidak tergolong daripada umatku. Nabi juga menyebut, solat dan ziarahlah kamu di Masjidil Aqsa. Sekiranya kamu tak mampu solat dan ziarah di Masjidil Aqsa, maka hendaklah kamu hantar minyak-minyak untuk menyalakan lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Dengan sumbangan kita sekadar RM1, RM10 dan sebagainya, mudah-mudahan sampai dan memberikan kelegaan, kesabaran dan memberikan kemenangan kepada mereka akhirnya nanti. Sebab itu tuan-tuan sekalian, episod kehebatan dan kebesaran Allah Ta'ala ini berlaku dalam banyak perkara. Dalam peristiwa Perang Badar, umat Islam hanya 313 orang. Perang yang pertama yang dihadapi oleh umat Islam, yang mana sejarawan menyebut kalau sekiranya umat Islam kalah, nescaya Allah Ta'ala tidak lagi disembah di atas muka bumi. Berhadapan dengan musuh 1:4, 1000 orang. Akhirnya mereka mendapat kejayaan, tidak lain dan tidak bukan kerana keikhlasan di dalam perjuangan tersebut. Walaupun kecil, Allah Ta'ala memberikan bantuan, pertolongan, antaranya dengan malaikat yang tidak dapat dilihat, wa junudul lam tarauha, tentera yang tidak dapat dilihat. Dan ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dulu Takaful Malaysia mungkin bermula dengan tidak sebesar dan segah pada hari ini, mempunyai bangunan yang mencakar langit tinggi di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, dan sudah pastilah pesaing-pesaing yang cukup banyak misalnya. Tapi tuan-tuan sekalian, kerana keikhlasan, kerana pengorbanan, kerana tuan-tuan sekalian buat fikiran orang-orang terdahulu dan diteruskan oleh kita pada hari ini, kita terus melangkah jauh ke hadapan. Wallahu a'lam. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya teringat lagi kehebatan kebesaran Allah. 2004 berlakunya tsunami. Tsunami di Aceh ini menyebabkan korban hampir 600,000 orang mati dan hilang tak dapat dikesan. 10 tahun kemudian, pada tahun 2014, saya masa itu menjadi qadi takbir agama Kelang. Jadi saya bawa lebih kurang 80 orang nazir-nazir masjid untuk melawat, melihat dan juga menyalurkan sumbangan kepada mereka yang terkesan, khususnya di rumah-rumah anak yatim dan sebagainya. Kami diceritakan di Masjid Baitur Rahman tersebut, antara masjid yang terselamat. Berlakunya tsunami pada 26 Disember 2004 tersebut.
Ya, mereka menceritakan bagaimana ombak yang datang daripada laut ini setinggi pokok kelapa, ya, dengan kelajuan hampir 700 km sejam. Kelajuan kapal terbang di udara, tuan-tuan sekalian, ya, dengan membawa lumpur berwarna hitam, ya, menuju ke daratan, ya. Sekolahnya, orangnya, keretanya, kilangnya, bangunannya semua menyembah, ya, menyembah bumi. Ya, 50 km bawa ke darat, kemudian tuan-tuan patah balik ke laut. Itu yang menyebabkan korban hampir dan lebih daripada 1,5 juta orang. Di kalangan mereka ada yang tuan-tuan sekalian, ya, mereka seumpama kiamat pada masa itu. Suami tak ingat anak dia, bapa tak ingat anak-anaknya, begitulah juga tuan-tuan isteri dan sebagainya. Masing-masing seolah-olah inilah kiamat yang akan berlaku. Jadi di antara mereka 1,000 orang lari menyelamatkan diri ke Masjid Baitur Rahman. Sambil menunggu-nunggu nasib mereka, lari dikejar dengan ombak di belakang. Sampai di Masjid Baitur Rahman, naik ke atas di bumbung tuan-tuan sekalian, ya, sambil menunggu nasib mereka dan menyaksikan ombak yang begitu laju, begitu pantas, setinggi pokok kelapa tadi itu. Dan mereka melihat, menyaksikan kehebatan Allah Ta'ala bila tuan-tuan sekalian sampai di pintu pagar, ya, masuk ke Masjid Baitur Rahman tadi, ombak tadi terbelah dua, satu ke kiri, satu ke kanan. Tengahnya masjid, pintu pagar pun tak terkesan, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, melihat sesuatu perkara ini mestilah dengan wilayah keimanan yang tinggi kepada Allah Ta'ala, sebagaimana keimanan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Apabila dibalik tuan-tuan sekalian, Nabi sampai di Mekah pada pagi tersebut, ya, Abu Jahal mengumpulkan semua orang-orang musyrikin Mekah, ya, supaya Nabi dapat ceritakan apa yang berlaku. Nabi lalu ceritakan apa yang berlaku, dibawa daripada Masjidil Haram naik tuan-tuan ke Masjidil Aqsa, begitu gini. Ada di kalangan mereka orang yang memang pernah sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu mereka tuan-tuan nak test Nabi, betul ke Nabi dah sampai ini? Dan mereka memang tak percaya macam mana boleh berlaku dalam tempoh yang terlalu singkat, 8-9 jam, satu malam. Lalu mereka kata, wahai Muhammad, kalau kamu dah sampai ke Masjidil Aqsa, sifatkan pada kami macam mana bentuk Masjidil Aqsa berkenaan, macam mana bangunannya, tiangnya dan sebagainya. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi, dan Nabi dapat sifatkan seluruh apa yang mereka kehendaki. Tak beriman juga. Akhirnya tuan-tuan sekalian, Abu Jahal bertanya, apa pandangan kamu wahai Abu Bakrin? Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, kalaulah Muhammad ceritakan yang lebih ajaib daripada ini, aku tak akan tolak. Kerana Muhammad ni seorang Nabi. Mustahil seorang Nabi, seorang Rasul berdusta, ya. Dan dengan itulah digelar dengan panggilan As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan di saat orang lain tuan-tuan mendustakan, ya. Isra dan Mi'raj ini bermula dengan peristiwa Nabi dibelah dada terlebih dahulu, ya. Nabi sedang berada di rumah sepupunya Ummu Hani binti Abu Talib. Kemudiannya dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dan dibaringkan di multazam, tempat yang mustajab kita berdoa. Lalu dibelah dada Nabi, ya, dibelah dada Nabi SAW. Ini pembelahan dada yang kedua, ketika mana Nabi masih kecil di perkampungan Bani Sa'ad selepas disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi sedang bermain umur 4-5 tahun, Nabi juga pernah dibelah dada. Dibelah dada Nabi SAW, dikeluarkan hatinya, dibasuh dengan air Zam-Zam, dan kemudian dimasukkan semula dengan ilmu dan hikmah. Apa pengajaran peristiwa belah dada ini tuan-tuan sekalian? Sedangkan Nabi seorang yang maksum, Nabi tak ada dosa, Nabi tak pernah melakukan maksiat. Walaupun satu ajaran sesat di Malaysia yang berpusat di Seksyen 7 Bandar Baru Bangi, Hizbut Tahrir, dia menyatakan Muhammad ini, dia kata, hanya maksum setelah dilantik menjadi Rasul.
Jadi ketika muda remaja dia pun macam kita juga, bergelumang dosa maksiat. Kena awas, berhati-hati saudara sekalian. Nabi maksum daripada lahir sampai tuan-tuan sekalian, ya, wafat, meninggal dunia. Kalaulah Nabi yang maksum ini nak bertemu dengan Allah Ta'ala pun kena bersih hatinya, apalagi kita hari ini yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang namanya mungkin sekadar maksum misalnya, ya, maka tidak lain dan tidak bukan dia kena bersihkan dirinya, supaya dengan bersih itu tuan-tuan sekalian mewujudkan ketenangan. Ketenangan itulah dia akan refleks dalam seluruh kehidupannya. Jadi pekerja-pekerja yang amanah, jadi pemimpin-pemimpin yang amanah, jadi tuan-tuan suami-suami yang bertanggungjawab, jadi isteri-isteri yang taat. Sebab itu saya teringat kata-kata sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sewaktu mana dia ditanya oleh seorang lelaki ini mengadu kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, mengadu tentang dirinya tak tenang, ya, tak tentram, resah, gelisah. Orang muda KL kata apa? Jiwa kacau, tuan-tuan sekalian. Lalu dia tanya, macam mana nak bagi tenang hati? Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, lakukan 3 perkara supaya tenang hati kamu, tentram jiwa kamu. Dan ketenangan, ketentraman ini dia akan reflect dalam seluruh kehidupannya, menjadikan semuanya tuan-tuan dalam keadaan yang baik, yang selamat. Pertama dia kata, pergilah ke tempat di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, boleh jadi di masjid, boleh jadi di surau. Ya, kita akan rasa tenang. Ya, kerana Al-Quran ini kalam Allah. Al-Quran ini mukjizat. Ya, kita orang Melayu ni cukup dekat dengan Quran. Tahun 60-an, 70-an di kampung saya, kalau orang lelaki nak kahwin dengan perempuan, antara hantarannya mesti dibawa replika burung merak. Bukan burung merak seko dikeringkan, tak. Ya, duit hantaran 2,000, 3,000, ada color merahnya, ada color birunya, color hijaunya, digubah-gubah macam seko burung merak, bagi pada tuan mak, bagi pada bakal ataupun isterinya. Ustaz kata tak boleh, ya, ni patung ni haram, tak boleh. Jadi tahun 80-an bawa juga replika Masjid Negeri Shah Alam. Itu yang ada masa tu. Sekarang tak ada dah. Ya, Ustaz ni dikahwin. Dah kahwin dah Ustaz? Belum lagi? Ya, lagi 2. Alhamdulillah. Nak tuntut ilmu lah dengan Ustaz lah. Ya, apa dia hantarannya? Al-Quran. Era Fazira, perkahwinan kedua dengan siapa saya tak ingat tuan-tuan. Apa hantarannya? Al-Quran. Ya, maknanya apa? Orang yang mula-mulakan, ya, falsafahnya apa? Kalau suami baca Quran, isteri baca Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran sudah pasti membawa ketenangan jiwa. Ya, Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana dia akan datang kepada kamu nanti pada hari akhirat memberikan pertolongan, syafaat kepada kamu. Apalagi kita nak bertemu dengan bulan puasa. Ya, seorang sahabat bernama Sayyidina Umar Al-Khattab, hari itu sepatutnya dia membunuh Nabi kerana kebenciannya kepada Rasulullah dan juga kepada Islam. Tiba-tiba seorang rakannya beritahu, kenapa nak bunuh Muhammad? Adik kamu sendiri dah ikut agama Muhammad. Ya, marahnya dia pergi ke rumah adiknya yang sedang membaca Al-Quran daripada surah Taha bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Siapa dia Sa'id bin Zaid? Adik ipar kepada Sayyidina Umar ini, seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Tak pernah dia kata mendengar kata-kata yang begitu indah menusuk ke dalam hati. Hari itu memang dia bertemu dengan Nabi bukan untuk membunuh Nabi, tapi untuk mengisytiharkan syahadahnya di hadapan Nabi SAW berkat Al-Quran. Jadi sebab itu saudara sekalian, walaupun tidak wajib, tapi kita wajibkan pada diri kita sendiri. Ya, surah Al-Mulk, ya, 30 ayat tak wajib, ya, tapi kita kena wajibkan.
Nabi tidak ada dosa, tidak ada maksiat, maksud, tetapi setiap hari sebelum tidur mesti membaca surah Al-Mulk. Ya, timbulkan sense of guilty, rasa bersalah. Salah apa dia? Baca WhatsApp 2 jam, ya, baca tengok TikTok tuan-tuan lagi panjang lagi. Quran tuan-tuan sekalian 30 minit pun tak sempat. Ya, sedangkan ini memberikan syafaat, pertolongan, ketenangan, ketenteraman dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kata Abdullah bin Mas'ud, nak tenang hati, tenteram jiwa, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, nak tenang hati, tenteram jiwa, bawalah hati kamu ataupun diri kamu ke majlis-majlis ilmu. Tahun 1990-an, 1998, saya teringat lagi kata-kata hadis yang disampaikan oleh guru saya, Datuk Ishaq Baharu, Mufti Islam, ketika mana menyampaikan kuliah di hadapan pegawai-pegawai daerah, termasuklah kadi-kadi daerah dan pegawai tinggi kerajaan negeri di rumah Menteri Besar Selangor Tan Sri Matai. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Hadis Nabi menyebut di dunia ini hendaklah kamu singgah ke taman-taman syurga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia taman-taman syurga? Majalis zikr, majlis ilmu, sama ada namanya kuliah ke, tazkirah ke, ceramah ke. Kerana yang hadir dalam majlis umpama tengah hari ini bukannya sekadar 150 orang. Ini yang nampak, tapi yang tak nampak ribuan dalam dewan solat ini sampai ke arash. Para malaikat hadir untuk apa? Mendoakan, ampunkan ya Allah dosa orang-orang yang hadir pada tengah hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah jalan mereka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Alhamdulillah, perjalanan dari jabat saya tadi di Putrajaya ke sini, tengok maps jam setengah, tapi tengok Waze tuan-tuan sekalian 30 minit. Rupanya tuan-tuan sekalian nak bertemu dengan bakal-bakal ahli syurga di Takaful Malaysia ini. Berkat hadir majlis ilmu. Jadi sibuk macam mana pun kita, keluar daripada rumah 6 pagi, balik 6 petang, tengah azan maghrib, tidak lain dan tidak bukan di mana tempat seorang lelaki mendirikan solat, di mana dia mendengar azan dikumandangkan. Masjid kita, surau kita, heret kaki kita, untuk mendengar tuan-tuan sekalian apa yang disampaikan sebagai bekalan kita menghadapi pelbagai ujian cabaran pada hari ini. Bukan sekadar solat maghrib tunggu, i'tikaf, tak mampu untuk kita duduk tegak, tak apa, sandarlah, carilah ke dinding, tiang dan sebagainya. Tuan-tuan yang alih pula kedudukan, apalah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kenapa terlibat dengan ajaran sesat? Tak ada ilmu. Kita di KL ni tuan-tuan cukup banyak. Selangor saja ada 45 ajaran sesat. Wilayah Persekutuan 38 ajaran sesat. Seluruh Malaysia 154. Nabi menyebut bahawa umatku berpecah kepada 73 golongan. Satu sahaja yang selamat di dalam syurga, ahli sunnah wal jamaah. Kita dekat-dekat ni di mana? Kampung Nahoda. Minta maaf dah orang Kampung Nahoda. Kampung Nahoda ini terkenal dengan pusat kepada satu ajaran yang difatwakan sejak tahun 70-an, sesat dan murtad, Qadiani. Mereka percaya selepas daripada Nabi SAW ada Nabi lain namanya Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India. Dulu tuan-tuan yang bawa ini mereka yang India Muslim ke Malaysia, Pekan Jeram, Kuala Selangor, Kota Kinabalu, Labuan dan sebagainya. Sekarang ni pusat di Kampung Nahoda. Bukan seluruh Kampung Nahoda tu sesat murtad dah. Segelintir kecil cakap Melayu, pakai songkok kopiah, tetapi syahadahnya pun dia asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ghulam Ahmad Rasulullah. Aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi Ghulam Ahmad Rasul Allah, bukan Nabi Muhammad. Itu tuan-tuan sekalian kena berhati-hati. Boleh jadi nanti kita dapat isteri orang Kampung Nahoda ke saat ni, misalnya lah,
Pesan ke, kena check betul-betul, Islam betul ke Islam Qadian. Tak jauh daripada situ saudara sekalian, di Gombak Kemensak, Haji Kahar mendakwa sebagai Rasul Melayu 1995. Mengikut berapa ramai? Lebih 1,000 orang. Kenapa saudara sekalian? Sebab ilmu. Dia mendakwa bahawa dia seorang nabi, seorang rasul. Dia bawa dalilnya. Apa dalil kamu seorang nabi, seorang rasul? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Sesungguhnya bagi setiap umat itu Allah Ta'ala akan utuskan seorang rasul. Nabi Muhammad, kata Haji Kahar, rasul orang Arab, orang Melayu di Kuala Lumpur tak ada rasul lagi. Sayalah rasulnya. Bila rasul mesti ada wahyu. Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira. Saya pun terima wahyu di mana? Gua Kemensak. Lebih 1,000 orang pengikutnya. Jais tangkap, kenakan charge 15 tahun penjara di penjara Kajang. 12 tahun berkelakuan baik, dibebaskan. Kenapa? Dia masuk kelas agama. Kawan-kawan saya di penjara Kajang beritahu dia pun dah isytihar, Ustaz. Isytihar pun dia dah letak jawatan sebagai Rasul Melayu. Cukup banyak ajaran sesat. Kenapa saudara sekalian? Ilmu. Kita dulu 2016 dikejutkan dengan satu rumah anak yatim, Madrasah Al-Hidayah Batu 16 Hulu Langat. Apabila sehari sebelum mereka sepatutnya menerima kunjungan satu JLC untuk bagi sumbangan, jadi mereka buat rehearsal sehari sebelumnya. Nasyid betul ini, hujan lebat menyebabkan tuan-tuan sekalian batu-batu besar akhirnya menimpa tempat mereka, menyebabkan kematian lebih kurang 16 orang, tak silap saya. Semua anak yatim lelaki. Jadi semua orang turun bagi bantuan. PM turun, Tan Sri Khalid Ibrahim almarhum Menteri Besar Selangor masa itu turun. Kita akan bagi tapak baru untuk banner Madrasah Darul Hidayah. Tapi dia minta pejabat mufti dan jais siasat. Siapa belakangnya? Siasatan yang dibuat menunjukkan mereka ini ajaran sesat, bernama Juruzon Abdul Latif. Ketuanya bernama Juruzon Abdul Latif, yang telah difatwakan sesat di Kuala Lumpur. Sesat di Kuala Lumpur dipindah sebelahnya, Hulu Langat. Apa yang sesatnya? Pertama, pengikut dan keluarga mestilah bayar zakat kepada guru, iaitu Juruzon Abdul Latif. Zakat berapa? 25%. Zakat perniagaan dan sebagainya 2.5%, tak lebih. Ini 25%. Yang kedua, layak ke dia? Asnaf ke dia? Jadi terpaksalah, guru dah cakap macam tu. Yang keduanya, setiap anak murid lelaki ni mesti mengamalkan zikir tertentu, dan nak menentukan bentuk zikirnya, guru hendaklah melihat urat zakar anak muridnya. Maaf tuan-tuan, itu yang berlaku. Sebab itu ajaran sesat mana-mana pun dia tak lari 3 matlamat tujuan mereka: seks, harta, dan termasuk saudara sekalian kedudukan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Asy'ari Muhammad mengasaskan Al-Arqam di Kuala Lumpur, dan kemudiannya di Sungai Penchala. Ramai orang yang memberikan sumbangan, wakaf dan sebagainya. Apabila diharamkan, nama-nama harta dan hartanah tersebut semua pindah milik kepada Asy'ari & Co. Dia yang kaya raya. Pengikut tuan-tuan sekalian jual tuan-tuan sekalian majalah di Pudu Raya lah masa itu. Wallahu a'lam. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Isra Mi'raj mengajar kita supaya kita nak mendapat keredaan Allah Ta'ala sepanjang hidup kita, mesti dengan hati yang bersih. Hati nak bersih macam mana? Quran, hadis, majlis ilmu. Yang ketiganya, bangun malam. Bangun malam supaya kita dapat menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Paksa diri kamu menangis, mohon ampun kepada Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan apabila dosa diampunkan, bersih hati kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, macam mana lelaki tersebut bertanya, macam mana kalau kita buat 3 perkara ni, tak tenang juga. Kata Abdullah bin Mas'ud, minta pada Allah Ta'ala supaya digantikan, Allah Ta'ala berikan hati yang baru. Hati kamu dah rosak dah, hati kamu dah mati dah. Dengan Quran tak rasa apa-apa, hati majlis ilmu pun tak rasa apa-apa. Maka dengan sebab itu, saudara sekalian, insya-Allah mudah-mudahan memberikan suatu iktibar pengajaran kepada kita. Menjadi satu hikmah yang besar juga. Kenapa tuan-tuan sekalian, peristiwa Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa tak direct terus daripada Masjidil Haram terus ke langit pertama sampai bertemu Allah di Sidratul Muntaha dan ke atas, saudara sekalian? Kerana menjadi suatu pengajaran kepada kita, supaya setiap tahun apabila diadakan sambutan Isra dan Mi'raj di negeri-negeri, di Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya, cuti lagi, maka pastikan adakan program untuk menimbulkan semangat di kalangan umat Islam untuk membebaskan kiblat pertama di kalangan manusia di atas muka bumi ini, Baitul Maqdis, Palestin. Supaya tuan-tuan, boleh saja Allah Ta'ala nak jalankan terus naik, tetapi kenapa singgah? Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kepada umat Islam. Nabi, tuan-tuan sekalian, menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya berapa lama? 17 bulan sebelum ke Masjidil Haram. Yang kedua, sudah pastilah tuan-tuan sekalian, kedua tempat ini tempat yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Apa barakahnya tuan-tuan? Bukan sekadar tempat itu sahaja, orangnya pun barakah, Masya Allah. Kita dah 4 bulan berlakunya serangan, pembunuhan, pengeboman, tapi tanda-tanda mereka menyerah diri tidak ada, tuan-tuan sekalian. Mereka terus kekal bertahan, tuan-tuan sekalian. Memanglah dia mati terkorban 28,000 dan sebagainya, tetapi di kalangan tuan-tuan sekalian mereka masih lagi, tuan-tuan. Ini tanda-tanda barakah. Kena tempat lain lagi jadi pelarian. Kena di Syria lari ke Greece dan negara-negara Eropah Timur berhampiran. Tapi bila diserang, tuan-tuan sekalian, di Palestin, bukan sekarang, daripada tahun 1948 lagi, mereka tetap mempertahankan. Apa di mulut mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama ada tuan-tuan kanak-kanak maupun tuan-tuan sekalian orang dewasa, orang tua dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila nak datang kemenangan daripada Allah Ta'ala, Syekh Ahmad Yassin, pengasas Hamas, 20 tahun yang lalu ketika kuliahnya di masjid-masjid di di sekitar Palestin, Gaza, tuan-tuan sekalian, yang hadir di depan ni bukan sekadar orang dewasa, kanak-kanak, kanak-kanak dengan cuit sana cuit sini, main sana main sini, tapi berada dalam majlis Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin ni orang tua, buta matanya, tapi amat digeruni oleh Amerika dan juga oleh Israel, sehingga dia keluar daripada satu masjid, mereka dan Israel hantar heli Apache, tuan-tuan sekalian, mengebom kereta yang dinaiki, sehingga tuan-tuan mayatnya, dagingnya berterbangan. Kata Syekh Ahmad Yassin, Israel akan hancur pada tahun 2027, sekarang 2024. Apabila Nabi ditanya oleh para sahabat di Mekah, apabila Nabi mula-mula menyampaikan Islam, ramai yang diseksa, ramai yang terkorban. Keluarga Ammar bin Yasir, Sumayyah, wanita pertama syahid, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Bila mereka bertemu dengan Nabi, mereka tanya, bila nak datang pertolongan Allah? Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Yakinlah bahawa sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu amat hampir. Jadi apa yang mampu kita buat? Teruskan berdoa, teruskan qunut nazilah, teruskan solat hajat, teruskan boikot, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian memberikan, itulah sumbangan kita, tuan-tuan sekalian.
Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan sekalian berlaku sudah pastilah akhirnya difardukan solat 5 waktu sehari semalam yang asalnya 50 waktu. Sudah pastilah tuan-tuan sekalian pensyariatan solat ini tidak lain dan tidak bukan merupakan rukun Islam tuan-tuan yang paling utama selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadat. Maknanya tuan-tuan sekalian, sekiranya solat dilakukan, maka tuan-tuan urusan yang lain cukup dan akan dipermudahkan. Yang kedua, solat yang dilakukan insya-Allah dapat mendidik diri kita daripada melakukan perkara dosa dan maksiat kemungkaran. Dalam hadisnya Nabi menyebut as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin, atau kama qala. Solat itu tiang agama. Sekiranya dia mendirikan solat, maknanya dia telah mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia menghancurkan agamanya, meruntuhkan agamanya. Dan keringat bersama runtuh agama bila tak semayang, apa yang berlaku? Runtuh keluarga, runtuh perniagaan, runtuh akhlak perangainya. Hari ini dosa saudara-saudara cukup dipromosikan. Hot daddy tuan-tuan sekalian. Ditahan kerana tuan-tuan sekalian terlibat dengan aktiviti persundalan bersama dengan 20 perempuan. Dan kebanyakan yang didakwa itu semuanya namanya Nurul, namanya Nur sana sini, maknanya orang Islam. Tapi tuan-tuan sekalian, sehari selepas didakwa, ada orang tuan-tuan jemput dia podcast supaya tuan-tuan sekalian dia boleh hebahkan pengalaman dia dan sebagainya. Belum lagi tanda-tanda penyesalan. Sebab itu saudara sekalian, bermula dengan solat. Kita ingat apabila berlakunya COVID-19 Mac 2020 sampai 2022, bilangan yang terkorban di negara kita lebih 30,000 orang. Ketika itu lockdown dan sebagainya, tak boleh kerja, hanya daripada rumah. Kita harap mereka suami isteri duduk bersama, dua-dua tak kerja, bersama anak-anak. Diharapkan dengan itu saudara dapat saudara sekalian, semakin hubungan mesra dan sebagainya. Tapi ramai juga kes-kes perceraian ketika COVID-19. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak lain dan tidak bukan apabila kita tidak menghayati ibadah solat ini di dalam kehidupan. Rasa itulah yang dapat disampaikan pada tengah hari ini. InsyaAllah panjang umur kita bertemu dalam kesempatan yang lain, dan tak sempat kita jumpa di dunia, insyaAllah kita jumpa di syurga nanti. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.